Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Malam ini kita memberikan tumpuan kepada topik yang cukup menarik. Ini berkaitan dengan digital economy atau ekonomi digital dan kita melihat unjuran yang digariskan oleh pihak kerajaan sendiri iaitu sekurang-kurangnya 25.5% menjelang 2025 dari sudut sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Dan sudah pasti pada malam ini kita ingin melihat antara negeri termaju di Malaysia sumbangannya paling signifikan dalam ekonomi digital untuk membangunkan dan juga diperkasakan. Antara elemen sudah pasti dalam ekonomi digital kita melihat kepada tiga perkara utama termasuk dalam e-dagang, kita juga melihat kepada syarikat pemula ataupun startup dan juga dari segi pendigitalan PMKS atau PKS di Malaysia ini dan juga khususnya di negeri Selangor. Pada malam ini kita ingin berikan tumpuan. Kalau kita melihat mandat ini juga dipikul oleh iaitu Pembadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor ataupun SIDEC, iaitu ada beberapa perkara yang digariskan di bawah tanggungjawab dan juga mandat SIDEC ini, antaranya memupuk bakat digital Selangor iaitu mengecilkan juga jurang digital dan juga mempercepatkan syarikat permulaan Selangor untuk menjadi ikon teknologi serantau dan antara lain memperkasakan juga perniagaan Selangor dan juga pendigitalan PKS dan juga menggalakkan pelaburan digital Selangor dan juga teknologi yang baru muncul. Bagi membincangkan perkara ini pada malam ini, saya berbesar hati kerana saya bersama dengan Yong Kai Ping iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Badanan Teknologi Maklumat dan juga Ekonomi Digital Selangor SIDEC. Encik Yong, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Pertama sekali, terus saja kepada peranan kerana kita ingin mengetahui kerana apa yang saya gariskan tadi itu mungkin hanya pada dasarnya tapi sudah pasti lebih mendalam lagi peranan SIDEC ini. Kalau boleh diterangkan usaha dan juga peranan SIDEC ini khususnya dalam transformasi menjadikan membina ekosistem ekonomi di Selangor ini dalam konteks ekonomi digital sendiri. Ya, terima kasih. SIDEC sangat komited dalam membina ekosistem digital untuk menjadikan Selangor sebagai digital hub di Asia Tenggara dan membantu merealisasikan cita-cita Smart State Selangor pada tahun 2025. Dan kita mempunyai tiga jenis pelanggan, klien yang utama yang terutamanya kita membangunkan e-dagang, terutamanya membimbing pedagang-pedagang yang kita e-commerce, kemudian syarikat pemula, startup dan kemudian mendigitalisasikan SME kita atau PKS kita lah. Itu bagaimana ingin dilaksanakan oleh SIDEC sendiri. Dan juga pada tahun 2022 ini, saya difahamkan berkaitan dengan SDEC 2022. Mungkin kalau kita boleh ceritakan sedikit program ini yang bakal dianjurkan oleh SIDEC sendiri. Apakah sebenarnya SDEC ini untuk pengetahuan orang ramai? SDEC ini ialah Convention Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor akan berlangsung pada 6 hingga 9 Oktober di KLCC Convention Center, di mana kita telah menjemput 12 orang daripada wakil-wakil daripada bandar-bandar Asia untuk membincangkan cara untuk mendigitalisasikan dan secara sustainable kepada towards net zero future lah. Di mana kita ada dua track, iaitu track pertama ialah Smart City Track, kemudian iaitu Asian Smart City Conference Mayor Summit dan membuat satu deklarasi Selangor tentang net zero transition ni. Yang kedua ialah net zero dan circular economy forum. Yang track yang digital economy, kita mempunyai Selangor SME Digitalization Conference dan kemudiannya kita mempunyai Selangor Fashion Accelerator Demo Day. Kemudian yang ketiga ialah Top E-commerce Merchant Award dan Livestream Festival. Okey, itu antara program yang digariskan sudah pasti di bawah SDEC 2022 ini. Tapi untuk para pengunjung dan juga peserta sendiri yang mungkin menonton pada ketika ini, apa yang mereka boleh jangkakan melalui SDEC ini, apa yang mereka akan terima dan juga yang disediakan untuk mereka ini? Untuk persidangan Bandar Pintar Asian Smart City Conference ni, yang utamanya mereka boleh menyertai sidang kita yang utama pada 6 dan 7 Oktober ini, dan di mana kita telah menjemput 12 wakil bandar, mayor ataupun wakil-wakil bandar daripada Asia, terutamanya Australia, Korea Selatan, Thailand, Indonesia, India dan Belanda, untuk membincangkan atau sharekan experience mereka, bagaimana berkongsi pengalaman, pengetahuan menyelesaikan cabaran dalam pembangunan bandar pintar. Dan hari kedua pula kita, iaitu pada 7 Oktober,
kita juga akan membincangkan tentang net zero dan circular economy. Maksudnya sekarang ni kita memang tahu kita dilanda climate emergency. Mungkin di negeri kita ialah banjir, di negeri-negeri lain ialah mungkin kebakaran hutan dan sebagainya. Oleh itu kita mengumpulkan 24 orang pakar-pakar daripada industri untuk memberikan tumpuan pada topik-topik seperti mobility pintar dan kereta sifar pelepas, smart mobility, zero emission, kemudian pengurusan pintar sisa dan sungai, kemudian tenaga suria dan biodiesel, solar, biofuel dan biogas, kemudian tadbir urus awam dan data, cloud, smart cloud and data governance, kemudian teknologi pintar untuk energi, dan kemudian seterusnya pelaburan, iaitu green investment and financing. Dan syarikat-syarikat yang menyertai 24 pakar ni termasuk daripada syarikat-syarikat yang besar yang seperti GLC utama kita di Malaysia, iaitu Tenaga Petronas dan TM. Kemudian kita juga ada wakil daripada Google, Microsoft, Siemens dan sebagainya untuk membincangkan perkara ini. Kemudian pada persidangan pendigitalan PKS Selangor SME Digitalization Conference pada 8 Oktober ini, kita akan mewujud satu platform untuk 16 pakar untuk membincangkan isu tentang kebangkitan teknologi kewangan dan bank digital, fintech digital bank, kemudian ada juga revolusi perdagangan digital, digital trade revolution daripada platform-platform yang utama seperti Lazada, TikTok dan sebagainya. Dan kita juga menjemput 4 orang wakil, itu daripada syarikat pemula kita yang hampir mencapai status unicorn ataupun unicorn. Bagaimana Blitzscale mempercepatkan perniagaan mereka kepada $1 bilion ini. Dan kemudian kita juga membincangkan bahawa bagaimana menggunakan live stream untuk meningkatkan perniagaan runcit. Adaptasi digitalisasi juga bermakna ada dua track utama. Ya, dua track utama kalau kita melihat kepada apa yang akan berlangsung. Ini sepanjang 6 hingga 9 Oktober, iaitu Asian Smart City Conference dan juga Selangor SME Digitalization Conference bersekali dilaksanakan. Dia pada hari yang berlainan, iaitu 6 dan 7, iaitu Asian Smart City Conference dan Net Zero Forum. Kemudian yang pada 8 dan 9 ialah SME. Baik. Okey. Mungkin kalau boleh saya tambah sedikit soalan untuk kedua-dua konferensi ini, apakah sasaran yang diletakkan? Mungkin dari segi jumlah kehadiran pengunjung ataupun ada sasaran yang digaris? Ya, kita mempunyai 100 booth daripada lebih kurang 60 syarikat yang utama, yang teknologi syarikat semua ni. Kita mengharapkan memang penyertaan agak menggalakkan. Sekurangnya ada kita menganggarkan 100,000 orang akan menyertai sepanjang 4 hari ini. Dan kemudian banyak business matching akan dijalankan kerana pengunjung kita terlibat daripada 3 sektor. Satu ialah pejabat awam dan GLC daripada Selangor, mereka akan melibatkan diri. Kemudian kita juga melibatkan kerana kita bekerjasama dengan Eurochamp, banyak investor ataupun syarikat-syarikat pelabur asing daripada Eropah akan menyertai, dan kemudian ni daripada private sector, daripada sektor-sektor terutamanya digitalization ataupun sektor-sektor net zero lah, ESG yang memang sekarang amat popular. Itu antara dua event lah sebenarnya kita katakan yang akan dilangsungkan di bawah SIDAC sendiri. Tapi sudah pasti berbaki suku terakhir sebelum kita menutup tahun 2022 ini. Apa lagi perancangan yang akan dilaksanakan, mungkin inisiatif yang mungkin akan dilaksanakan oleh SIDAC? Inisiatif yang paling penting tahun ini ialah pertandingan Top E-Commerce Merchant Award, iaitu pertandingan untuk kita mencungkil bakil daripada idagang-idagang yang barulah, yang semakin menaik ni. Dan dia akan berlangsung selama 2 bulan daripada Oktober hingga November, sempena dengan Festival November 11 yang biasa yang dijalankan. Kemudian selepas 2 bulan kempen ini, kita meminta supaya lebih kurang 200 syarikat ataupun idagang yang telah qualify itu mesti buat live stream. So kita telah bekerjasama dengan Astro supaya set up studio di tengah-tengah exhibition kita.
di ruang pameran kita. Ini mungkin ulang kali pertama yang diadakan di Malaysia lah. Tapi memang sudah biasa di Korea ataupun di China, di Jepun. Dan kita akan meminta mereka datang untuk buat live stream secara terus, secara maraton, secara live stream festival, live stream marathon daripada 4 hari, daripada 6 sehingga 9, dari pukul pagi 10 sampai 6. So sekurang-kurangnya 120 e-dagang ni berpeluang untuk membuat live stream dengan dibantu oleh professional KOL dan studio setup yang profesional untuk kita bawa kepada pelanggan-pelanggan atau consumer-consumer tersebut. Okey, menarik. Okey, kalau kita melihat juga kalau boleh kongsikan, tadi itu adalah berkaitan apa yang ingin laksanakan sepanjang suku tarikh ini. Tadi menyentuh kembali kepada top ECM ini ataupun Malaysian Top E-commerce ini. Apa keunikannya? Kerana ini bukan tahun pertama pelaksanaannya. Apa keunikan dan juga penampilan baharu yang akan diketengahkan tahun ini? Ini memang kali ketujuh kami anjurkan yang salah satu competition yang diadakan di Malaysia lah. Dan kita berharap supaya mencungkil. Memang banyak pemenang kita sudah jadikan syarikat yang berjaya. Sales mereka mungkin meningkat daripada 10 million, 20 million dan secara membesarlah. Kita ingin membawa mereka melalui pertandingan ini daripada SME supaya jadi syarikat yang boleh menjual di merantau Asia Tenggara, ataupun memang kita juga membawa syarikat pemula kita, startup kita, dan kebanyakannya juga e-commerce seller supaya ke peringkat antarabangsa. Seperti contohnya kita telah 2 kali kita telah membawa syarikat startup kita ke Silicon Valley, San Francisco. Kami berharap pada tahun depan kita akan berjalan membawa mereka sampai ke New York dan Washington DC untuk buat pitching. Kerana kita rasa banyak syarikat Malaysia, startup ataupun e-dagang ni memang kualiti memang ada, tapi kekurangan promotion. Oleh itu kita adakan conference untuk promote mereka untuk meningkatkan visibility mereka, dan kita juga akan membawa mereka supaya merantau mempromotkan mereka di Asia Tenggara dan seterusnya peringkat antarabangsa, terutamanya Silicon Valley dan contohnya seperti New York. Apa yang juga dilakukan di bawah SIDEC khususnya, kerana kalau kita bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh startup sebagai contoh, ini di peringkat nasional juga adalah daya tahan mereka, khususnya selepas menjejaki tahun ke-6. Kerana 5 tahun pertama ini cabaran, tahun ke-6 itu untuk berdaya tahan itu ada cabarannya. Di bawah SIDEC sendiri apa yang dilakukan untuk memastikan daya tahan itu? Saya rasa bakat tu amat penting. Selain daripada bagaimana kita mencungkil lebih banyak bakat dan melatih lebih banyak bakat, contohnya seperti syarikat unicorn kita, Kazem yang pertama di Malaysia, di Selangor terutamanya, dia memerlukan lebih kurang 3,000 orang pekerja baru. Dan memang syarikat-syarikat startup kita yang telah berjaya unicorn seperti Dropi semua tu memang mencari di mana tenaga pengajar yang baru yang berbakat digital. Okay. Oleh itu kita telah kerajaan Selangor melalui SIDEC telah bekerjasama dengan penjana capital di bawah MOF, di bawah Kementerian Kewangan ini untuk mewujudkan sebuah Selangor Digital School untuk melatih supaya mereka yang telah keluar dan ada first degree semua tu menjalankan latihan khusus special tu tentang digital, supaya mereka dapat terus masuk kepada syarikat digital di yang sedang berkembang lah. Contohnya seperti di Bangsa Sau, di PJ semua tu. Okey, saya faham. Benchmark itu adalah kalinya kita melihat kepada kita ingin startup kita ataupun syarikat pemula kita mencapai tahap unicorn, iaitu $1 bilion nilainya. Tapi pada masa yang sama, Selangor ini adalah negeri yang membandingkan negeri ini dengan negara-negara serantau, bukan negeri-negeri lain. Itu perbezaannya. Bagaimana untuk melihat benchmark yang diletakkan dalam membangunkan startup ini untuk negeri Selangor sendiri? Apa yang objektif ataupun unjuran yang diletakkan? Kemana tahap syarikat ini yang seharusnya dicapai? Kita berasa gembira kerana memang sudah ada
selepas bertahun-tahun ni kita telah mempunyai syarikat unicorn dan kemudian mempunyai lebih kurang 40 atau 50 syarikat unicorn ataupun yang bernilai valuation dia 100 juta US dollar, dan kita ingin membawa lebih banyak syarikat ni ke mencapai status unicorn kerana mereka akan mencungkil lebih banyak bakat. Contohnya Kazem, selepas 6 tahun mereka perlukan 3,000 orang pekerja. Peluang pekerjaan yang lebih banyak diwujudkan. Kemudian teknologi yang lebih mendalam seperti AI, algoritma, metaverse, semua ini perlukan syarikat yang ada size ekonomi dia lebih membesar untuk membuat investment. Saya rasa isu di Malaysia ini kita kekurangan investment. Kita perlukan lebih banyak investment. Itu kita mengalu-alukan investment contohnya daripada Kerajaan Negeri Selangor melalui PNSB, mewujudkan PNSB Investment Fund 100 juta. Tapi kemudian kita rasakan berterima kasih kepada MOF juga mewujudkan penjana kapital melaburkan lebih kurang 600 juta. Tapi kalau ini dibandingkan dengan negeri-negeri lain, contohnya Singapura, Vietnam tu, kita perlukan lebih banyak supaya syarikat kita terus kembang dan menjadikan satu syarikat yang dominan di kawasan Southeast Asia ataupun kembang ke Amerika Syarikat. Setengah syarikat startup kita telah mempunyai bisnes di Amerika Syarikat dan telah membuka syarikat di contoh Delaware dan sebagainya. Okey. Bermakna isu asasnya adalah tentang pembiayaan itu harus diberikan tumpuan. Tumpuan. Kemudian bakat, kita memerlukan congkil lebih banyak bakat supaya industri daripada mungkin mereka belajar daripada industri tradisional seperti sebagainya, mempunyai skill digital. Contohnya design, algoritma, programming ataupun digital marketing. Okey, itu yang paling menariknya, dan Selangor mengeluarkan langkah untuk memastikan bahawa the pipeline Modern Insight ini terus wujud untuk memastikan bahawa cukuplah di masa hadapan Modern Insight ini. Okey. Saya nak membawa kepada ekonomi digital. Tadi saya buka pembukaan diskusi ini dengan ekonomi digital. Sudah pasti kalau kita melihat ini berkembang pesat khususnya ketika pandemik COVID-19 berlangsung. Ini sesuatu perkara yang kita melihat mungkin mengambil masa sehingga 10 tahun. Dilakukan hanya 2 tahun saja. Ada banyak perkara yang berlaku ketika itu. Mungkin pendapat Encik Yong sendiri dari segi ekonomi digital ini dan juga perubahan selepas pandemik COVID-19, apa yang disaksikan khususnya dalam konteks negeri Selangor sendiri, dan apa juga penambahbaikan yang boleh kita laksanakan supaya apa yang kita belajar 2 tahun ini tidak hanya terhenti, sepatutnya boleh dipercepatkan lagi. Ya, selepas after semua MCO semua ni pembukaan, kita nampak syarikat sekarang ni tidak ada beza antara mereka offline atau online. Mereka sudah ada dua-dua di secara online on offline. Itu kita panggil syarikat-syarikat ni seperti OMO, online merging offline ataupun O2O lah. Dan syarikat ni semakin banyak, terutama sama ada tradisional seperti F&B, restoran dan sebagainya. Dan saya rasa yang perlu lebih banyak digitalisasi ini ialah kerana kita memang kekurangan tenaga pekerja di mana-mana saja. Sampai kita lihat juga restoran mamak kan mempunyai robot untuk hantar makanan tu. Dan kita perlukan lebih banyak daripada proses perniagaan. Contohnya ordering, accounting, online accounting, HR management dan sebagainya. Dan proses tersebut kita perlu memperlebarkan, di mana Kerajaan Negeri Selangor mempunyai SIDAC telah tahun lepas menyalurkan 5 juta untuk ataupun sebagai grant padanan kepada 1,000 syarikat-syarikat PKS di Selangor untuk mereka subscribe kepada software-software digital ini. Dan kita berharap proses ini diperjalankan bukan saja kepada syarikat-syarikat yang mungkin muda atau ke depan seperti startup e-commerce tu, tapi kepada syarikat-syarikat yang tradisional kita, industri mengubah kepada proses mereka, perniagaan mereka kepada digital. Ya, okey. Itu juga antara cabaran yang berbeza kalau kita melihat. Okey, mungkin terakhir sekali bergerak ke ini, kita sudah hampir menutup tahun 2022. Banyak kita belajar 2 tahun yang lepas. Bergerak ke 2023 dan mungkin juga 5 tahun mendatanglah kalau kita boleh lihatkan. Apa harapan SIDAC sendiri untuk melihat kepada adaptasi teknologi lebih tinggi, sama ada melalui e-commerce ataupun pelbagai medium dan juga platform dan juga venue yang lain, khususnya untuk usahawan negeri Selangor dan persekutuan juga mungkin.
Ya, SIDEC berharap jadi satu jambatan antara kita menyalurkan antara pedagang-pedagang kita di kawasan kampung. Kalau di Selangor tak ada kampung lah, memang semi-urban lah. Suburban semua semi-urban. Tapi kita mempunyai e-commerce seller yang berjaya. Jual di Shopee datang daripada kawasan-kawasan semi-urban tu. Mereka mempunyai produk makanan yang sedap dan sebagainya. Bagaimana membantu mereka untuk menjual di rantau Asia Tenggara ataupun antarabangsa. Memang keropok dan semua dia mendapat sambutan, tapi saiz ekonomi dia tak cukup membesar. Kalau order terlalu banyak tak boleh buat kan. Capacity, packaging, kemudian ordering semua tu kita ingin membantu. Yang kedua, kita rasa yang penting sekarang ni untuk syarikat-syarikat pemula, startup kita, digital kita untuk bekerjasama secara rantau Asia Tenggara. Because kita lihat bahawa kalau syarikat unicorn semua ni memang anggotanya memang bukan saja multiracial tetapi multibangsa. Dan kita lihat unicorn ni ada orang daripada, memang ada staff daripada Vietnam, ada Thailand, ada Singapura, serantau. So kita perlu ubah mindset kita, pemikiran kita bahawa sekiranya kita nak ingin jadi syarikat yang dominasi di Asia Tenggara antarabangsa tu, kita perlu jadikan syarikat antarabangsa yang boleh menyerap pelbagai bakat daripada rantau ini, dan tidak hanya bakat daripada Malaysia, tapi kita perlu ada mindset perspektif ini untuk terus berkembang. Mungkin contohnya market daripada di India, market daripada Afrika, daripada Amerika Selatan tu perlu kita kembangkan juga. Mungkin terakhir sekali pandangan point of view Encik Yong sendiri dan juga di bawah SIDEC sendiri. Sebab ini berkaitan dengan mindset lah, berkaitan dengan awareness juga di kalangan PKS itu. Ada kalanya PKS ini merasakan mereka cukup sebagai jago kampung sebagai contoh. Kita tidak mahu. Kita mahu mereka pergi ke peringkat serantau, ke antarabangsa dan sebagainya. Kerana itulah skala ekonomi yang kita mahukan, dan akses itu kita berikan di bawah SIDEC. Di mana tahap usahawan kita secara amnya mungkin dan juga secara generalnya kemahuan mereka untuk pergi ke peringkat serantau ini? Ya, mungkin dulu kita agak geram, rasanya agak mereka yang telah berjaya, mereka berpuas hati pada tahap ini saja. Contohnya kalau penjual e-dagang di Malaysia, kalau dia ikut season-season kita, Chinese New Year, Raya, perayaan semua, November 11 mereka dah berjaya, dapat untung yang banyak. Tapi sekarang ni kita rasa berlega kerana kita lihat trend bahawa generasi kedua yang telah ambil take over business tu, contohnya sebagai syarikat kita, contohnya sebagai Siti Khadijah baju kan, okey, daripada generasi pertama, emak ni yang buat baju, bapak ni yang buat delivery, sampai anak dia buat e-commerce, kemudian pembukaan, kemudian sekarang ni ada professional management daripada luar tu untuk membantu mereka. Dan kita lihat proses ini penting untuk evolusi syarikat ni jadi syarikat profesional. Mungkin dia akan buat listing nanti di bursa, dan kita memang menggalakkan proses tersebut. So ini bukan saja berakhir kerana dapat untung yang bagus, tapi menjadikan syarikat antarabangsa, syarikat listing di bursa, kemudian di mana di capital market kita boleh raise lebih banyak fund, dan di mana dengan itu, dengan fund-fund tersebut kita boleh membangunkan teknologi yang penting, contohnya AI, blockchain semua ni perlukan banyak dana dan resource yang tinggi. Inovasi itu boleh berlaku dalam pengurusan syarikat. Okey, terima kasih Encik Yong kerana memperjelaskan dan juga menerangkan pertama sekali apa yang ingin dilaksanakan oleh SIDEC waktu terdekat ini dan juga suku akhir 2022, dan pada masa sama view itu bergerak ke hadapan ini penting supaya jika ada penonton yang terlibat dalam startup dan sebagainya dalam digital ekonomi juga faham dan juga tahu apa peluang yang tersedia untuk mereka. Itu paling penting. Boleh share Encik Yong lepas ni untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Terima kasih Yong Kaiping, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan juga Ekonomi Digital Selangor, SIDEC. Itu saja untuk agenda awani pada malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.